Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Ini hari Sabtu. Apa khabar semua? Okay. Dah makan ke belum? Alright. Okay. Alhamdulillah saya diizinkan untuk siaran lagi. So hari ini saya buat perkongsian sikit saja, sekejap saja harap-harapnya. So yang saya nak kongsi ni saya ada juga mengikuti Telegram, TikTok, tak silap saya Telegram, TikTok, Twitter, Dr. Reza. So hari ni saya nak kongsi nota tentang apa yang saya tulis, tajuk 5 perkara suami kena tahu tentang isteri selepas bersalin. So saya ada sediakan nota tapi saya copy paste je lah ya. Right, sekejap ya, saya tengok saya boleh masuk tak. Okay. Right, so saya boleh mula. Bismillahirrahmanirrahim. So Dr. Reza Zainul ni dia memang aktif selalu menyebarkan banyak maklumat tentang parenting dan juga especially on kids lah. Okay, so bila saya nampak dia ada kongsi tentang postpartum ni, saya rasa saya boleh kongsi lah dengan saya punya audience. So boleh dapat dekat TikTok, Twitter, dia memang aktif dan juga Instagram. So, okay. Dr. Reza cakap tentang 5 perkara yang suami kena tahu tentang isteri selepas bersalin. Okay, so selepas bersalin tu terms dia postpartum lah. So, saya buat ulasan. Right. So, dalam Twitter Dr. Reza, dia cakap saya nak kongsikan 5 perkara yang suami kena tahu tentang isteri selepas bersalin. Okay, so yang pertama, isteri akan kepenatan yang amat. Dia perlu baring, rehat dan tidur. Tenaga yang hilang perlu diganti semula untuk menyusu anak. Okay, so ini adalah fakta lah, isteri selepas bersalin sangat penat. Kita nak describe penat tu mungkin orang kata klise, tapi dia punya penat penat tu sebab kita bertarung di Dewan Bersalin ya. Technically kita gunakan keseluruhan tenaga yang kita ada masa itu. Okay, so saya kongsi masa tu saya anak keempat. Saya kerana sebab kesihatan saya perlu melahirkan anak tepat-tepat pada 36 minggu. Jadi apabila saya masuk ke hospital untuk bersalin, saya masuk petang, jadi malam tu saya masih lagi orang kata mild contraction. So hari esoknya nurse bagi tahu saya makan pagi breakfast pukul 7. So dia kata this is your last meal. Dan kemudian lepas ni kita nak masuk labor. So I took my breakfast at 7 o'clock in the morning and saya tak ada energy sebab I really push hard because actually lebih kurang macam betul-betul orang kata 36 weeks. I think one day before 36 weeks lah. So saya kena push my baby and then saya melahirkan bayi saya pada 2.45. So bayangkan saya punya last meal was breakfast at 7 o'clock. Okay, so I had to push all my energy and strength so that I boleh deliver. So I deliver at 2.45 petang. So and my last meal hari itu ialah pukul 7 pagi. So I memang dah tak ada energy. Saya just macam redha je sampai I don't know, some people said saya nak kongsi pun this is my experience lah. So doktor cakap pukul 3 tak bersalin normal, kita akan scissors. So macam tu lah. Jadi I ada pressure daripada pagi tu sampai 2.45 I dapat lahirkan anak saya. So it is a battle, right? So kalau nak kata isteri akan kepenatan yang amat tu sangat penat. So imagine, I think more than
lebih 6 jam tak dapat makan apa-apa sebab saya minta makan, doktor kata, dia kata nanti you berak. So at that time lah, tapi lepas tu saya ingat tahun selepas saya melahirkan bayi saya yang bongsu ni, barulah doktor benarkan masuk tak silap saya ke rumah dengan air zam-zam. Sebelum tu tak boleh. Tu sekarang ni saya dengar ada orang boleh bawa masuk roti dan sebagainya. But at that time tak ada ya, tak boleh bawa masuk apa-apa. So your last meal itulah breakfast you, and sangat lapar dan sangat letih tapi tak boleh tak boleh. So technically memang dah kena, orang kata dah due sangat kan, jadi dah tengok rhythm of contraction tu semua, jadi memang I tak dapat makan. So I sangat penat. Right, so ini adalah hakikat. So ini yang pertama, poin daripada Dr. Reza Zainul. Okay, so poin yang kedua, Kak Dr. Reza Zainul okay, so dia kata buang air besar dan kecil kali pertama selepas bersalin itu akan jadi sakit pada isteri. Sakit tu sebab ada kawasan kemaluan dan cervix yang terluka. Boleh jadi juga sebab luka episiotomi. Alright, so apa yang berlaku ialah apabila kita bersalin di hospital, jadi doktor nak tengok kita boleh pass stool dengan urine tu, lepas tu baru dia akan lepaskan kita ataupun kita dapat discharge. Jadi pada waktu kita rasa kita sakit nak buang air tu, jadi kita akan rasa sakit dia punya perit tu sebab dekat situ adalah kawasan luka. Sebab saya dah cakap saya banyak kali kongsi tentang kawasan luka dan sebagainya. So ini adalah hakikat yang memang tak boleh disangkalkan lagi. Bukan kita sengaja untuk rasa sakit tu, tapi sebab dekat situlah kawasan yang luka. Okay, yang luka. So technically katalah ibu tu tidak mengalami episiotomi, tapi dekat kawasan tu pun masih bengkak, masih bengkak, macam bengkak dan tender, and then tempat itu juga tempat keluarnya darah nifas. So it's still a pain situation. Jadi dia kata akan jadi sakit kepada isteri. So kalau orang kata nak tengok, memang waktu tu wajah isteri sangat berkerut lah, menahan kesakitan. Right, so poin yang kedua. Dan ni ialah poin yang ketiga, walaupun dah bersalin, isteri tetap rasa sakit pada perut. Sebabnya rahim akan mula mengecut. Rahim akan ambil masa sehingga 6 minggu untuk kembali ke bentuk asal. Bukan terus kempis dalam masa sehari. So ini adalah fakta hakikat yang memang tak boleh disangkalkan lagi, dan ini adalah bukan jenaka. This is nothing to do with you cannot body shaming on this. So apa Dr. Riza kata, walaupun dah bersalin, isteri tetap rasa sakit pada perut. So saya pernah kongsi, rahim ni mengembang selama 9 bulan. Bayi ni daripada sekecil-kecil biji agu, dia akan jadi orang kata manusia kecil yang about 2 ke 3 kilo lebih. So kita ni bawa lah bayi yang seberat lebih kurang 2 ke 3 kilo lebih ni selama 9 bulan. Okay, jadi apabila kita dah keluarkan bayi tu, kita masih lagi rasa macam saya tak tahu macam mana nak describe, tapi rasa macam sengar, rasa macam ada ke tak ada, rasa macam hollow tau, macam vacuum. Okay, so rahim akan mula mengecut dan kita akan rasa contraction juga masa tu. Dan kat sini Dr. Riza cakap rahim akan ambil masa sehingga 6 minggu untuk kembali ke bentuk asal. So this is a fact yang tidak ada orang boleh nafikan, and I would like to stress this that ibu ambillah 6 minggu ni untuk rehat betul-betul, right? So rehatlah betul-betul dan beri masa kepada rahim untuk kembali ke bentuk asal. Dan apa yang kami buat dengan kami practitioner, we help on the external part untuk bertumpu, untuk membantu rahim ini kembali kepada bentuk asal dalam masa 6 minggu. Right, so tak ada orang kata hari ni bersalin besok dah kempis. Memang I know some people work hard for it, tetapi bagi saya lagi suka beri masa. So you allow time to heal. Okay, so dan ini adalah apa yang doktor perubatan katakan. Okay, so bukan terus kempis dalam masa sehari. Janganlah diilusikan. Memang siapa yang tak nak berat badan asal sebelum hamil dulu, tapi kita kena beri masa. Okay, so kita orang kata isteri still tetap akan rasa sakit pada perut. Right,
So ni memang hakikat. Terima kasih banyak-banyak doktor ni, dia beri beri fakta yang berdasarkan dia punya profession ya. Right. Alright, so next. Okay. Next ialah ada darah nifas ataupun dipanggil lokia berwarna merah selama 1 hingga 4 hari yang pertama. Okay. Jika darah merah turun lebih dari seminggu atau ada ketelan darah, baik rujuk doktor sakit puan yang berdekatan, risau, dah ada jangkitan kuman. Okay, so ini memang saya ada jugalah sentuh darah, bagaimana darah nifas mengalir. Kita akan rasa darah keluar daripada badan kita. Memang kita akan rasa sedikit lemah, kita akan rasa macam frail lah, I would say frail. So darah akan terus berterusan keluar, dan imagine kalau darah tu banyak keluar, so isteri akan kehilangan banyak darah. Okay, so dan kita kena pantau bagaimana keadaan darah itu, sebab kita risau kalau orang kata hemorrhage kan, dia darah darah keluar dengan banyak dekat dua bahagian, dekat peranakan dan juga dekat dinding, dekat dekat placenta, dekat kawasan yang placenta uri yang tertanggal tu. So a lot of orang kata complication boleh berlaku dekat situ. Maka bila kita darah keluar daripada badan kita akan sangat lemah. Badan kita akan sangat lemah dan sangat dekat untuk dihinggapi penyakit. Right? So itu dia point dia. Right. Kemudian next ialah I suka yang ni. So selepas bersalin, jangan pelik kalau emosi isteri jadi tak stabil. Boleh jadi tiba-tiba marah, tiba-tiba nak menangis. So perkara ini boleh terjadi dalam masa 1 ke 2 minggu selepas bersalin. Suami wajib bagi sokongan, takut melarat dan jadi postpartum depression. Right, so sebab itu kalau orang kata baby blues dia masih lagi within 7 days to 14 days. So selepas itu kalau melarat dia akan jadi postpartum depression. So apa benda postpartum depression ni? Okay, keadaan ini berlaku seperti yang saya pernah kongsi adalah kerana perubahan hormon. So waktu kita hamil kan, 9 bulan 10 hari itu ada hormon lain yang bekerja. Selepas kita melahirkan ada hormon lain pula yang nak take over. So kerana berlaku perubahan hormon ini, emosi ibu sangat tidak stabil. Kemudian ditambah pula jika ibu ini adalah jenis yang overthinking. So bila dia overthinking, so she worried a lot, and then dia berfikir yang bukan-bukan. So itu menambahkan lagi kepada emosi dia yang tak stabil, right? So then sokongan daripada sekeliling seperti yang paling dekat dan paling rapat ialah suami ataupun ibu mertua, maybe dia punya close family members lah. Itu sangat penting. Jadi bukan kita rasa macam kau ni, aku tengok orang lain dah baik cepat je, kau kenapa lambat. So sebab manusia ni dia lain-lain, dia berbeza-beza. Jadi yang kita kena buat ialah untuk bagi support dekat ibu ini, yang kita faham mereka sedang melalui fasa perubahan hormon. Okay, jadi emosi dia tak stabil dengan kesakitan dia, dengan tak cukup tidur dia, dengan bayi menangis, dengan bengkak susu, dengan luka, nak berjalan pun perlahan-lahan pergi ke bilik air. So semua ni memerlukan sokongan. Okay, so kena faham, right? Ini adalah satu situasi yang kalau boleh kita kan wanita kan superwoman. Kalau boleh semua benda kita nak handle. Tapi ada masa-masa kita tak mampu juga. Jadi kita kena ikut dalam keadaan itu. Right? So ni adalah point daripada Dr. Reza. Okay, so ini yang dicakap dalam ward. Okay, so dalam ward kalau isteri selepas bersalin, walaupun ada jururawat tapi tak sama bila suami tak ada. Sebab itu semasa berpantang, jagalah makan, minum, rehat dan tidur isteri. Luka bersalin boleh pulih, tapi yang lebih bahaya ialah tekanan pada emosi isteri. So apa yang doktor ni nak cakap, masa kita dekat hospital kita dijaga dengan baik oleh jururawat, dan saya menerima layanan yang sangat baik. Sebab apabila kita tinggal di hospital tu
makannya ikut jadual, lepas tu dia salinkan kita, lepas tu dia bawa bayi kepada kita, kemudian dia pakaikan sinaran untuk keringkan luka dan sebagainya. So kita dilayan dengan baik. Tetapi emosi kita kan, so emosi kita dalam suasana sebab hospital kan sejuk, bayi nursery jauh kan, jadi kita ada rasa macam rasa hollow. So rasa hollow tu memang bagi saya lalu. Okay, so sebab itu kadang-kadang kita kata kita nak cepat-cepat balik ke rumah, jadi dekat rumah kira husband tu dia kena take care lah, dia kena take over lah daripada apa yang jururawat tu buat. Tapi so dia kena faham kita punya makan, kita punya minum, kita punya rehat, kita punya tidur, kemudian giliran jaga bayi, okay? Kemudian faham tentang luka bersalin boleh pulih, dan juga orang kata ada tekanan pada emosi isteri. So ini adalah satu fakta yang memang tak boleh kita nak nafikan. Technically seorang isteri tu dia mungkin nak sembunyikan perasaan dia tu, perasaan tak stabil dia tu, tapi tak boleh. Mungkin tak boleh sebab lama-lama dia akan orang kata makan dalam. So bila emosi semakin tidak stabil, so dia akan reflect. Dia akan reflect cepat jatuh sakit dan sebagainya. Okay, so orang kata suami dan ahli keluarga yang lain kena bantu dan sama-sama tengok keadaan isteri semasa dalam pantang ni. Okay, right. So Dr. Rizal kata bantu saya sebarkan ilmu ini pada pasangan lain, pada yang bakal menimang cahaya mata. Saya doakan dimudahkan urusan kalian. So jumpa follow FB Reza Zainul. Sebab Dr. Reza ni banyak buat perkongsian tentang parenting. Okay, so saya selalu baca. Jadi saya fikir saya nak kongsikan dekat sini sebab ini adalah tips yang sangat berguna. Right, so maybe saya boleh recap. Okay, so 5 perkara yang suami kena tahu tentang isteri selepas bersalin. Okay, right. So yang pertama adalah isteri akan kepenatan, so dia perlu baring, rehat dan tidur. Tenaga yang hilang perlu diganti semula untuk menyusu anak. Oh, interesting kan? Okay, so kemudian buang air besar dan kecil kali pertama selepas bersalin itu akan jadi sangat sakit pada isteri sebab kat situ ada kawasan yang terluka. Okay. Kemudian walaupun dah bersalin, isteri tetap rasa sakit perut. Betul. Okay. Kerana rahim akan mula mengecut dan proses ini mengambil masa sehingga 6 minggu. Jangan orang kata perkecilkan hal ini kerana sebab organ rahim kita tak nampak kan sebab dekat dalam kan. Tapi inilah hakikat dia. Right. So bukan boleh terus kempis dalam masa sehari. Ada darah nifas atau dipanggil lokia. So darah ni kita kena observe, jika berlarutan dan banyak kena rujuk dengan doktor, okey, sebab takut ada jangkitan ataupun orang kata kehilangan darah yang banyak. Kemudian jangan pelik lah, okey, isteri selepas bersalin emosi dia memang tak stabil, tiba-tiba marah, tiba-tiba menangis. Ini memang biasa kerana berlaku perubahan hormon. Okey, so suami dan juga ahli keluarga yang terapat perlu bagi sokongan, right? So kita tak nak nanti dia melarat sehingga menjadi kemurungan. Okay, kemurungan selepas bersalin. Right, so dan juga dalam pantang suami kenalah jaga makan, minum, rehat dan tidur isteri. Okay, so luka mungkin boleh pulih tetapi tekanan emosi mengambil masa yang agak panjang. Right, so inilah perkongsian saya hari ini berkenaan dengan Dr. Reza. So I nak sekejap ya, saya tutup sekejap. Alright. Okay, so itu saja on this one. But I hope it benefits you. So saya nak kongsi puan-puan pun boleh. Okay, so boleh muat turun ibu percuma daripada Pantang Plus tentang panduan pemakanan semasa kehamilan. Kerana saya kongsi benda ni kerana saya dapat this is every day we are facing customers. So a lot of customers, ramai ibu bertanya apa yang patut kena makan, apa yang patut tak boleh makan dan sebagainya. So kita tinggalkan satu ibu panduan kehamilan, panduan makanan semasa kehamilan. So insyaAllah kita akan cuba bagi lagi banyak orang kata ibu yang berguna untuk rujukan
Okay, untuk rujukan ibu. So boleh klik ya dekat situ dan dapatkan. So saya nak minta ibu-ibu semua take care, stay safe. Kita masih lagi menghadapi wabak pandemik yang sangat tinggi statistik dia. Okay, sebab dikatakan varian yang kedua ni adalah orang kata tak ada gejala. Okay, so kita nak orang kata sentiasa stay safe. Okay, sentiasa stay safe. Ibu-ibu jika tidak ada keperluan tidak perlu keluar dari rumah, dan tidak perlu tapi jika perlu keluar dari rumah, mohon jaga sanitization dan juga double mask. Okay, tapi katalah ada something yang ibu-ibu kena orang kata kena beli, maybe boleh suruh husband ataupun lain-lain ahli keluarga untuk bantu ataupun maybe shopping online dan sebagainya. So kita sangat worry about close contacts, alright, kepada ibu yang sedang menanti hari untuk melahirkan bila-bila saja. So the best is jangan ada apa-apa close contacts sebab kita tak tahu wabak ini tidak bergejala sekarang. Okay, and masuk dalam apps yang MySejahtera tu, dan puan-puan boleh mendaftar untuk mendapatkan giliran vaccination. So untuk dikatakan untuk ada vaksin yang sesuai untuk wanita hamil dan menyusu. So kita boleh masuk dalam tu dan kita register, dan insyaAllah kita sama-sama dapat membentuk orang kata community kelompok ataupun herd community, dan bersama-sama kita fight wabak COVID. So saya doakan semua stay safe, stay strong, stay at home, stay together, you take care, and kita jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.